الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ada dalam kalangan mereka berkata, sesungguhnya di sana terdapat musuh-musuh yang telah berkumpul untuk memerangi kita. Maka ada yang merasa gerun dan takut. Tetapi orang yang beriman, bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berkata, cukuplah kami dengan Allah, dan kepadanya lah kami berserah. Surat Ali Imran ayat 173. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada sidang jemaat sekalian, marilah sama-sama kita memperbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melakukan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan. Sebelum meneruskan khutbah, diingatkan kepada sidang jemaah sekalian agar menumpukan perhatian terhadap khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita akan beroleh manfaat untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk Solidariti untuk Syria. Sidang hadirin yang berbahagia, pada hari ini tanggal 30 Rabiul Awal 1438 Hijriah merupakan hari terakhir dalam bulan Rabiul Awal, kerana bulan ini adalah bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah dalam bulan ini juga dunia umat Islam dalam keadaan sedih dan suram, kerana saudara se-Islam kita ditindas, diseksa, dihalau, dibantai dan dibunuh dengan kejam, seolah-olah tiada nilai kemanusiaan yang berlaku di Myanmar dan baru-baru ini di Halab, Syria. Hakikat yang perlu disedari, Syria adalah merupakan sebahagian daripada tanah yang diberkati, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Anbiya ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan dia dan sepupunya Nabi Lut alaihissalam ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa yang bermaksud, ya Allah, berkatilah bumi Syam. Sahih Imam Al-Bukhari. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi yang bermaksud, apabila telah musnah penduduk Syam, maka tiadalah lagi kebaikan kepadamu, dan sentiasalah daripada umatku akan mendapat pertolongan, dan tiadalah dapat menewaskan mereka oleh mereka yang menghina mereka, sehinggalah berlakunya qiyam. Sunan Imam Tirmizi. Muslimin yang berbahagia, Syria dipanggil bumi Syam. Yang dipanggil dengan bumi Syam adalah merupakan bumi Anbiya dan umat Islam yang terpenting dalam lipatan sejarah kita.
Bumi perjuangan menegakkan akidah yang suci ini merupakan tempat yang melihatkan pertembungan antara hak dan batil. Semenjak dahulu lagi, kemenangan dalam peperangan Mu'tah dan Yarmuk menunjukkan kekuatan dan kekentalan umat Islam pada zaman dahulu yang bersungguh-sungguh menegakkan agama Islam. Sehingga kini perjuangan itu berterusan dengan darah para syuhada demi membebaskan bumi Syam. Namun, umat Islam di Malaysia secara khususnya kini perlu bangkit dari lena yang berpanjangan dengan kesenangan dan kemewahan dari sudut kesehatan, masa dan harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada menghidupkan jiwa dan ruh mukmin sebenar yang sentiasa berkorban, berjihad dan meneropong pintu-pintu kebaikan dan amal soleh sebagai persediaan bekalan yang secukupnya di hari yang tiada lagi gunanya harta, pangkat dan anak pinak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87 hingga 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau menghinaku pada hari dibangkitkan, yaitu hari yang tiada guna harta dan anak pinak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Sidang jemaat yang berbahagia, penderitaan dan penindasan yang berlaku ke atas umat Islam di negara umat Islam perlu direnungi dan difikirkan secara mendalam. Apakah dunia ini telah berada pada penghujungnya? Apakah semua ini adalah bahana dan malapetaka kerana kealpaan dan kelalaian kita? Adakah semua adalah tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang sering melakukan maksiat dan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia? Meninggalkan solat, tidak berzakat, melakukan zina, memakan rasuah, menipu dan berdusta, yang kesemua itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Islam sentiasa dimusuhi dan tidak disenangi oleh musuh-musuhnya, sama ada secara terbuka atau secara halus. Kadang-kadang kita disibukkan dengan masalah khilafiyah. Kadang-kadang kita disibukkan dengan mengejar cita-cita yang tidak ada kesudahannya dan hanyut dalam kemewahan dunia. Kadang-kadang kita leka dalam dunia Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram dan sebagainya. Kadang-kadang kita disibukkan oleh kehendak melayan anak cucu sehingga melupakan realiti kehidupan umat Islam yang lain. Musuh-musuh Islam kini hampir berjaya menjauhkan kita, terutamanya anak-anak muda, daripada berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menyuntik hiburan yang melalaikan melalui telefon dan televisyen, fashion-fashion yang menggairahkan, cerita-cerita dongeng dan cerita fantasi yang menghayalkan, sehingga menutup mata dan minda anak-anak muda daripada berfikir secara rasional. Apatah lagi berfikir tentang krisis perang dan penderitaan yang melanda saudara seagama kita. Mimbar ingin menyeru agar kita semua muhasabah kembali. Di manakah kita ketika saudara kita di Syria dihantam bertubi-tubi? Di manakah kita ketika Islam dan perundangannya di Malaysia diserang oleh golongan liberal dan sekutu-sekutunya? Di manakah Salahuddin Al-Ayyubi masa kini? Di manakah Sayyidina Umar Ibn Khattab? Dan di manakah Sultan Muhammad Al-Fatih pada masa kini? Apakah kisah perjuangan mereka ini hanya berada dalam buku-buku yang termaktub di dalam lipatan sejarah saja? Atau adakah kita telah menjadi singa yang dijinakkan dan terikut dengan kehidupan dunia kita? Setelah kita mengenai peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna wa mal wahyi qala hubbul hayati wa karahiyatul maut. Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan wahyi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, cintakan dunia dan takutkan mati.
sidang jemaah yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin mengajak sidang jemaah sekalian untuk menghayati dan mengambil ibrah serta pengajaran daripada apa yang disampaikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Antaranya yang pertama, Syria adalah isu umat secara keseluruhannya dan wajib bagi kita untuk mengambil tahu dan berusaha membantu saudara kita di Syria dengan memberikan sumbangan seperti wang, pakaian dan menyebarkan di media sosial berkenaan dengan keadaan di Syria dan usaha memberikan sumbangan melalui NGO yang ada. Kini mereka berhadapan dengan penyiksaan dan pembunuhan, penderitaan dan kemusnahan tempat tinggal, kelaparan, kedinginan di musim sejuk. Panjatkan doa dan munajat tuan kepada mereka agar mereka diberikan ketabahan iman dan jalan keluar. Yang kedua, masyarakat Islam perlu membuka minda dan cara berfikir secara matang, yaitu ke arah memperteguh dan memperkuatkan ikatan dan binaan sesama Muslim. Oleh itu, neraca dan timbangan yang perlu digunakan pakai adalah neraca Al-Quran dan As-Sunnah. Kesatuan dan perpaduan utuh dalam kalangan masyarakat Islam merupakan alat kunci utama kepada menegakkan syariat Islam di tanah air. Lihatlah betapa seria dan sukata mereka dalam kalangan orang bukan Islam apabila berhadapan dengan isu-isu yang melibatkan kepentingan orang Islam. Yang ketiga, umat Islam di Malaysia perlu menolak pemikiran, ajaran dan NGO yang sesat seperti liberal, sekular, Syiah dan lain-lain yang difatwakan sesat. Fahaman-fahaman ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan boleh merosakkan akidah umat Islam. Mengembalikan kehidupan dan sosial budaya kita berpandukan pedoman ilahi. Didik dan bangunkanlah kepribadian anak-anak kita dengan didikan agama yang berteraskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak-akhlak yang terpuji sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penerusan kepada risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات